Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Khalzi Wei dengan nombor matrik D2020109865 akan membentangkan projek tahun akhir. Tajuk kajian saya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Pertama sekali adalah ekstrak kajian. Kajian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel kajian terdiri daripada 138 mahasiswa dari UPSI dan UUM yang dipilih melalui kaedah persampelan berkelompok. Data dikumpul melalui borang soal selidik dalam Google Forms dan dianalisis menggunakan SPSS Rossy 25.0. Hasil kajian menunjukkan tahap pengurusan kewangan mahasiswa secara keseluruhan adalah tinggi. Faktor demografi tidak mempunyai hubungan signifikan dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa, namun efikasi kendiri kewangan, gaya hidup, dan pengaruh keluarga mempengaruhi tahap pengurusan kewangan mahasiswa secara signifikan, sementara pengetahuan kewangan dan sikap kewangan tidak berpengaruh secara signifikan. Implikasi kajian ini adalah penting bagi institusi pengajian tinggi dan pihak berkepentingan untuk merancang program pendidikan yang lebih efektif dalam membantu mahasiswa menguruskan kewangan dengan lebih baik. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Berdasarkan jadual berikut, statistik dari Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan peningkatan kes kebangkrutan dalam kalangan golongan belia di bawah umur 25 tahun. Sementara kekurangan pengetahuan kewangan dan sikap kewangan yang negatif menyumbang kepada masalah pengurusan kewangan mahasiswa. Selain itu, efikasi kendiri kewangan yang rendah, gaya hidup hedonisme dan pengaruh keluarga yang kurang memberi sokongan turut menyumbang kepada masalah pengurusan kewangan mahasiswa. Seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian iaitu mengukur tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia, mengkaji hubungan faktor demografi dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia, serta mengkaji pengaruh pengetahuan kewangan, sikap kewangan, efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian iaitu apakah tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia, adakah terdapat hubungan faktor demografi dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia, serta adakah terdapat pengaruh pengetahuan kewangan, sikap kewangan, efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Seterusnya adalah hipotesis kajian. Hipotesis kajian yang pertama adalah terdapat hubungan yang signifikan di antara faktor demografi dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Hipotesis kajian yang kedua adalah terdapat pengaruh antara pengetahuan kewangan terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Hipotesis kajian yang ketiga adalah terdapat pengaruh antara sikap kewangan terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Hipotesis kajian yang keempat adalah terdapat pengaruh antara efikasi kendiri kewangan terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Hipotesis kajian yang kelima adalah terdapat pengaruh antara gaya hidup terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Hipotesis kajian yang keenam adalah terdapat pengaruh antara pengaruh keluarga terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Seterusnya adalah kerangka konseptual kajian. Kerangka konseptual kajian yang ditunjukkan dalam rajak berikut menerangkan hubungan antara beberapa pembuli ubah bebas iaitu pengetahuan kewangan, sikap kewangan, efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga dengan pembuli ubah bersandar iaitu tahap pengurusan kewangan mahasiswa. Seterusnya adalah metodologi kajian. Bagi reka bentuk kajian, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah tinjauan, analisis deskriptif dan analisis inversi seperti korelasi Pearson dan regresi linear berganda digunakan dalam kajian ini. Manakala lokasi kajian ditetapkan di UPSI dan UUM. Populasi kajian pula merangkumi 46,154 orang mahasiswa sarjana muda dari UPSI dan UUM dengan sampel sebanyak 138 responden yang dipilih menggunakan perisian G-Power.
manakala instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik yang disediakan melalui platform Google Forms dengan pengukuran item menggunakan skala Likert 5 mata. Seterusnya adalah profil responden termasuk jantina, umur, bangsa, agama, universiti, semester pengajian, fakulti atau college, pendapatan bulanan ibu bapa, bantuan kewangan yang diterima, dan perbelanjaan bulanan mahasiswa. Taburan demografi responden dapat dilihat seperti dalam jadual berikut. Seterusnya adalah dapatan kajian berdasarkan objektif kajian yang pertama, iaitu mengukur tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Secara keseluruhan, tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia adalah tinggi dengan nilai min 4.292. Seterusnya adalah dapatan kajian berdasarkan objektif kajian yang kedua, iaitu mengkaji hubungan faktor demografi dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Secara keseluruhan, tidak terdapat hubungan signifikan di antara faktor demografi dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia dengan R sama dengan negatif 0.073 dan P sama dengan 0.393 yang melebihi 0.05. Oleh itu, hipotesis pertama ditolak. Seterusnya adalah dapatan kajian berdasarkan objektif kajian yang ketiga, iaitu mengkaji pengaruh pengetahuan kewangan, sikap kewangan, efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa dengan P lebih kecil daripada 0.05, manakala pengetahuan kewangan dan sikap kewangan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa dengan P lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis keempat, hipotesis kelima, dan hipotesis keenam diterima, manakala hipotesis kedua dan hipotesis ketiga ditolak. Seterusnya adalah implikasi kajian. Kajian ini menunjukkan pentingnya faktor-faktor seperti efikasi kendiri kewangan, gaya hidup, dan pengaruh keluarga dalam mempengaruhi tahap pengurusan kewangan mahasiswa di Malaysia. Implikasi daripada penemuan ini adalah bahawa program-program pendidikan kewangan yang bertujuan meningkatkan kesedaran efikasi kendiri kewangan, mengalahkan gaya hidup sihat dari segi kewangan, dan memperkasakan peranan keluarga dalam memberi pendidikan kewangan kepada anak-anak mereka boleh memberi impak yang positif dalam meningkatkan tahap pengurusan kewangan mahasiswa. Seterusnya adalah batasan kajian dan cadangan penyelidikan masa hadapan. Batasan kajian termasuk kajian ini terhad kepada mahasiswa UPSI dan UM peringkat ijazah sarjana muda sahaja, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kajian ini terhad kepada pengetahuan kewangan, sikap kewangan, efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga sahaja. Kajian ini juga bergantung kepada data dari soal selidik yang mungkin menghasilkan jawapan yang tidak sepenuhnya jujur. Oleh itu, bagi penyelidikan masa hadapan, disarankan untuk meluaskan skop kajian kepada pelbagai institusi pengajian tinggi dan peringkat pengajian yang berbeza, serta menambah faktor-faktor yang relevan seperti persekitaran sosial, pengalaman kewangan, dan faktor psikologi, dan menggunakan kaedah penyelidikan yang berbeza seperti temu buah mendalam. Kesimpulannya, mahasiswa UPSI dan UM menunjukkan tahap pengurusan kewangan yang tinggi, namun tidak terdapat hubungan signifikan di antara faktor demografi dengan tahap pengurusan kewangan mahasiswa UPSI dan UM. Selain itu, pengetahuan kewangan dan sikap kewangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tahap pengurusan kewangan mahasiswa, sementara efikasi kendiri kewangan, gaya hidup dan pengaruh keluarga memainkan peranan penting. Oleh itu, pemahaman terhadap faktor-faktor ini membolehkan institusi pengajian tinggi dan pihak berkepentingan lain merancang program pendidikan yang lebih berkesan bagi membantu mahasiswa menguruskan kewangan mereka dengan lebih berkesan untuk kestabilan kewangan masa hadapan. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.